Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Zulhiana Surah Abdul Rahman dalam Berita Dunia RTM. Susulan serangan Iran di pangkalan tentera Amerika Syarikat di Iraq semalam. Presiden Donald Trump berkata Amerika Syarikat tidak semestinya membuat serangan balas ketenteraan ke atas Iran. Menurutnya, serangan Tehran itu sebenarnya adalah tindakan balas terhadap serangan Amerika sebelum ini yang menyebabkan komander tertinggi negara itu terbunuh. Trump turut menyatakan tiada warga Amerika cedera dalam serangan terbabit. Dalam pada itu, Turki bersedia bekerjasama dengan Rusia bagi mengurangkan tekanan di rantau berkenaan. Sambil menyatakan perkembangan itu sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima, Presidennya Recep Tayyip Erdogan menegaskan akan terus berusaha memastikan konflik itu tidak merebak menjadi pertumpahan darah yang tidak diingini. Sementara itu, beberapa syarikat penerbangan utama membatalkan penerbangan ke Iran dan Iraq berikutan konflik Washington-Tehran. Antaranya syarikat penerbangan Lufthansa dari Jerman serta Emirates dan syarikat penerbangan tambang murah Fly Dubai dari Emiriah Arab Bersatu UAE. Tindakan itu menyusul selepas pentadbiran penerbangan Persekutuan Amerika menghalang pesawatnya daripada melalui ruang udara kedua-dua negara teluk itu. Beberapa syarikat penerbangan turut mengubah laluan. Terbaru, Iraq melaporkan 2 buah roket Katyush dilepaskan di kawasan zon hijau yang menempatkan kediaman serta bangunan kerajaan dan negara asing. Menurut polis, sebuah daripada roket jatuh 100 meter dari kedutaan Amerika. Saksi mendengar 2 letupan kuat. Tiada kemalangan jiwa maupun kemusnahan harta benda dilaporkan. Belum ada pihak mengaku terlibat dalam kejadian itu. Wakil Republikan masih belum berganjak daripada keputusan untuk meneruskan perbicaraan pemecatan Presiden Donald Trump. Ketika tumpuan beralih kepada ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran, pemimpin Senat Republikan Mitch McConnell berkata pihaknya tidak akan berundur daripada tindakan tersebut. McConnell sebelum itu mengumumkan telah mendapat undian yang diperlukan bagi memulakan perbicaraan. Masalah teknikal dikenal pasti punca pesawat Ukraine terhempas beberapa jam selepas berlepas dari Tehran semalam. 5 pegawai keselamatan dari Amerika Syarikat, Eropah dan Kanada sepakat mengatakan kapal terbang tersebut mengalami beberapa masalah teknikal. Terdapat bukti menunjukkan satu daripada enjin pesawat melebihi suhu kepanasan biasa. Ia sekaligus menafikan kejadian itu ada kaitan dengan serangan bom berikutan keadaan tegang di Iran ketika ini. Pesawat tersebut telah beroperasi lebih 3 tahun. Kesemua 176 penumpang dan anak kapal maut. Di Puerto Rico, 2/3 penduduk masih tidak mendapat bekalan tenaga elektrik dengan sebahagian lagi penduduk terputus bekalan air selepas gempa bumi kuat berlaku pada Selasa. Ia merupakan gempa bumi terkuat yang melanda Pulau Caribbean dalam tempoh 102 tahun. Puerto telah pun digegarkan dengan beberapa siri gempa sejak 28 Disember lalu. Seorang maut manakala 300 rumah rosak teruk. Kerugian dianggar mencecah sekurang-kurangnya $10 juta. Pihak berkuasa turut mengeluarkan perintah darurat. Pihak berkuasa Australia mengeluarkan amaran baru dan notis pemindahan di seluruh tenggara negara itu selepas cuaca panas kembali mencetuskan semula kebakaran hutan yang mengancam beberapa buah bandar dan komuniti sekitar. Amaran peringkat bencana di Victoria kembali dihidupkan. Penduduk di zon berbahaya diarah berpindah ke kawasan selamat. Menteri Perkhidmatan Kecemasan Victoria, Lisa Neville berkata, hujan yang turun sebelum ini tidak mampu memadam kebakaran dan ketika ini kebakaran telah merebak semula. Sehingga kini lebih 10.3 juta hektar hutan musnah yang turut mengorbankan 26 nyawa. Roger Federer, Rafael Nadal dan Serena Williams antara beberapa pemain yang akan mengambil bahagian dalam perlawanan pertunjukan pada kejohanan tenis terbuka Australia. Ia bagi mengumpul dana untuk bantuan kemanusiaan akibat kebakaran hutan di negara itu. Acara akan berlangsung selama 2 jam setengah pada 15 Januari. 3 perlawanan dijual pada harga $54 Amerika. Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC yang bermesyuarat di Lausanne, Switzerland tidak akan membincangkan mengenai status pernyataan atlet Rusia dalam Sukan Olimpik Tokyo 2020 sehingga dimuktamadkan oleh Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS. Demikian menurut jurucakap IOC Mark Adams. Agensi Anti-Doping Dunia WADA pada Disember mengharamkan negara itu daripada menyertai mana-mana acara termasuk Sukan Olimpik selama 4 tahun sebagai hukuman kerana terlibat dalam skandal dadah. Rusia juga tidak dibenar menganjurkan sebarang acara sukan utama dalam tempoh tersebut. Sekian berita disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Sayangi Malaysiaku.